Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Cikgu ucapkan kepada anak-anak pelajar, rakan guru, ibu bapa, semoga anda semua sihat walafiat hendaknya. Jadi pada hari ini bersama Cikgu Kelantan Ikhlas, nama cikgu iaitu Muhammad Razali bin Cik Amik, merupakan guru cemerlang sejarah yang bertugas di SMK Kampung Cengal, Kota Baru, Kelantan. Okey, baiklah. Tajuk yang cikgu nak bawa pada hari ini ialah berkaitan dengan tema yang ke-10, iaitu imperialisme Barat di Asia Tenggara. Imperialisme Barat di Asia Tenggara iaitu tingkatan 5, tema 10, bab 1. Jadi pada hari ini cikgu akan fokus kepada dari segi teknik menjawab. Teknik menjawab dari segi cara memahami kata kunci dan kata tugas setiap soalan yang cikgu akan paparkan. Diharapkan anak-anak di luar sana cuba mencatat apa yang cikgu utarakan dan cuba beri perhatian. Semoga tajuk ini memberi manfaat kepada anda semasa anda menduduki peperiksaan nanti, insya-Allah. Okey, seterusnya. Jadi objektif pembelajaran yang cikgu hari ini ialah yang pertama, memahami cara menganalisis soalan struktur. Sebagaimana anak-anak pelajar ketahui bahawa soalan struktur ini merupakan soalan bahagian A dalam muka tahap 2. Cara-cara kita memahami soalan, kata tugas dan kata kunci terlebih dahulu sebelum kita menjawab soalan tersebut. Yang kedua, perlu anak-anak pelajar mengetahui cara menjawab untuk memperoleh markah yang cemerlang. Tapi kalau dalam soalan struktur, markah yang cemerlang ialah markahnya 10%. Dan yang ketiga, cikgu harap anak-anak pelajar di luar sana perlu mengetahui dan kaedah yang cukup mudah untuk menjawab soalan kebat ataupun kemahiran berfikir arah tinggi bagi soalan struktur. Dan cikgu akan bawa pemikiran anda juga nak buat perbandingan untuk soalan esei juga pada hari ini, insya-Allah. Okey, baiklah. Kalau kita lihat, setiap pelajar untuk mengetahui dan mempelajari tajuk imperialisme Barat di Asia Tenggara perlu mengetahui konsep, perlu mengetahui peta dan di mana kedatangan penjajahan Barat kepada negara-negara di Asia Tenggara. Cuma pelajar perlu mengetahui sama ada negara Burma, Thailand, negara Tanah Melayu, seterusnya ialah kepada negara-negara Indonesia, negara Filipina, dan anak-anak pelajar perlu mengetahui di manakah kuasa-kuasa Barat, Britain datang ke negara mana. Okey, Perancis datang ke negara mana, Belanda ke negara mana, dan samalah juga Sepanyol dan Portugis. Jadi di sini, sebab soalan yang berkaitan peta memang ada. Sama ada kita menanda peta, sama ada kita mengetahui lokasi kedatangan penjajah tersebut. Semoga anda tidak tersasar semasa menjawab soalan nanti. Kita mengetahui lokasi peta yang didatangi oleh kuasa Barat. Okey, baiklah. Panduan mengulang kaji tajuk imperialisme menggunakan buku teks. Yang mula-mula sekali, pelajar-pelajar di luar sana perlu mengetahui istilah sejarah. Yang kedua, kajian peta. Kita melihat kepada kedudukan dan lokasi negara di Asia Tenggara dan negara-negara Barat. Yang seterusnya, kajian peristiwa sejarah. Cikgu nak bawa pemikiran anda di luar sana menggunakan formula bumper dan total. B bagaimana? Diharap anak-anak pelajar mencatat A apakah, M mengapa, PE peristiwa. Peristiwa ialah kedatangan kuasa Barat ke negara kita. Dan total, tokoh, tahun dan lokasi. Tokohnya siapa yang datang? Tahunnya bila kuasa Barat datang ke negara kita ataupun di Asia Tenggara, dan di manakah kedatangan kuasa Barat yang akan menduduki lokasi-lokasi di Asia Tenggara. Okey, baiklah. Seterusnya, kita melihat analisis soalan SPM yang berkaitan dengan tajuk yang cikgu nak kongsi kepada anak-anak pelajar di luar sana. Iaitu sebagaimana yang cikgu beritahu tadi ialah bab 1, imperialisme Barat di Asia Tenggara. Iaitu bermula tahun 2004 sampai 2016. Inilah merupakan antara contoh-contoh soalan yang dikeluarkan
sama ada faktor, sama ada sistem, perubahan sistem politik, sistem birokrasi barat. Inilah merupakan rangkuman keseluruhan soalan yang sudah dikeluarkan. Okey, seterusnya. Okey. Dalam tajuk ini, cikgu nak bawa pemikiran anda kepada nilai dan iktibar. Okey? Nilai, semangat juang. Jadi, apabila kita nak menjawab iktibar, bermula dengan perkataan kita mestilah mempunyai semangat juang yang tinggi untuk memajukan ekonomi negara. Nilai yang kedua ialah keberanian. Mengapa cikgu pilih keberanian? Kerana keberanian inilah merupakan kita perlu berani mempertahankan tanah air daripada penjajahan barat. Seterusnya ialah pengorbanan. Apabila difokus kepada iktibar, kita haruslah berkorban untuk mengelakkan kedaulatan, mengekalkan kedaulatan negara. Dan seterusnya ialah perpaduan. Kita hendaklah bersatu dalam memimpin untuk menstabilkan negara. Dan kebijaksanaan. Kita mestilah haruslah bijak merancang strategi dalam mengharungi cabaran kuasa barat. Ini merupakan nilai dan iktibar yang merangkumi dalam tajuk imperialisme barat yang datang ke Asia Tenggara, khususnya kepada negara kita. Okey, baiklah. Pembahagian markah untuk anak-anak pelajar diharap anak-anak di luar sana perlu mencatat perlu mencatat dan menulis apa perkara-perkara penting untuk nak cikgu nak kongsi pada hari ini. Semoga dapat memberi manfaat kepada anda di Dewan Peperiksaan nanti, insya-Allah. Okey, biasanya soalan A ialah markah di antara 2 atau 3 markah ataupun 1 markah pun ada juga kadang-kadang. Dan soalan B biasanya 3 ataupun 4 markah dan soalan C ialah 4 markah untuk fokus kepada aplikasi KEBAT. Aplikasi KEBAT ataupun analisis ataupun menilai soalan-soalan KEBAT. Ini merupakan soalan struktur. Samalah juga untuk soalan esei, markahnya ialah antara 488 ataupun 668. Ini merupakan pembahagian markah. Pembahagian markah diminta anak-anak juga mengetahui dengan teliti dan mendalam untuk kita nak skor. Kerana markah perlu ada dalam pemikiran kita untuk hala 7 jawapan, sama ada jawapan itu ringkas, panjang. Ini bergantung kepada jumlah markah yang diperuntukkan dalam soalan peperiksaan. Okey, baiklah, seterusnya. Ciri-ciri jawapan yang cemerlang bagi soalan struktur. Yang cikgu nak utara yang pertama ialah menepati kehendak tugasan. Yang kedua, membina ayat yang lengkap. Okay, diharap anak-anak di luar sana mencatat ya. Yang ketiga, menyatakan fakta yang tepat sebagaimana dikehendaki dalam soalan. Fakta yang tepat ini ialah fakta yang menjurus kepada kata kunci. Dan memberi sedikit saja salam ataupun intro sebelum jawapan soalan struktur. Dan jawapan atau fakta diberikan adalah mestilah mencukupi. Mencukupi dengan peruntukan markah atau lebih daripada peruntukan markah. Kerana inilah merupakan ciri-ciri yang cikgu nak kongsi kepada anak-anak pelajar di luar sana bahawa dengan jawapan inilah anda mendapat markah penuh ataupun markah cemerlang dalam peperiksaan nanti. Okey, baiklah. Dan ini merupakan satu contoh soalan yang cikgu nak bawa kepada anak-anak pelajar yang bakal menduduki SPM pada pada 22 Februari nanti, iaitu soalan yang berkaitan yang cikgu bincang tadi di bawah tajuk Bab 1 Imperialisme Barat di Asia Tenggara. Sila lihat iaitu stimulusnya. Judul buku berikut membuktikan wujudnya imperialisme Barat di Asia Tenggara. Judul buku. Ini merupakan penjajahan Portugis Sepanyol ke atas Asia Tenggara. Selain pada Portugis dan Sepanyol, ada juga kuasa-kuasa lain yang turut datang ke Asia Tenggara. Tujuannya ialah untuk menguasai politik, ekonomi dan sosial. Okey, baiklah. Ini merupakan stimulus. Seterusnya. Soalan A, berdasar kepada stimulus tadi ialah soalan A, apakah maksud imperialisme? Tugasannya ialah maksud. Kata kuncinya ialah imperialisme. Imperialisme ialah imperialis yang datang ke negara kita. Yang datang menjajah, yang datang menguasai. Itemnya negatif. Negatif bagi kita sebagai seorang masyarakat tanah Melayu memang negatif lah. Dan dimensi siapa yang terlibat? Masyarakat dan kuasa barat. Kuasa barat merupakan kuasa-kuasa Eropah yang datang ke negara kita. Dan skop atau bidang ialah bidang politik. Anak-anak kena ingat, bidang apa? Bidang politik. Konteks dia ialah bab 1 imperialisme Barat di Asia Tenggara. Dari segi konstruk ialah soalan ini ialah mengetahui sahaja. Okey, baiklah. Seterusnya,
Untuk ini merupakan satu cadangan jawapan yang cikgu utarakan kepada anak-anak pelajar di luar sana. Ini merupakan cadangan sahaja. Jawapan yang lain pun boleh diterima juga sekiranya berkaitan dengan kata tugas dan kata kunci. Sebagai contoh, jawapannya ialah cikgu baca di sini. Diharap anak-anak beri perhatian dan cuba ambil iktibar dan panduan untuk nak bantu anda semasa periksa nanti. Antaranya ialah maksud imperialisme ialah itu merupakan salam. Salam dalam jawapan perlu ada sedikit saja. Jangan tulis terlalu panjang kerana ini menjejaskan ruangan jawapan. Dasar sebuah negara meluaskan pengaruh dan wilayah. Itu merupakan fakta satu dan menjajah negara lain. Untuk kepentingan tertentu. S1A. Fakta 1, S1A merupakan huraiannya untuk kepentingan tertentu. Okey, itu merupakan huraian dia. Fakta yang kedua, menguasai bertujuan untuk mendapat keuntungan dari segi politik dan ekonomi. Itu merupakan fakta yang ketiga. Kegiatan yang dilakukan oleh negara kuat untuk mengeksploitasi negara lemah. Okey, cikgu tanya, adakah anak-anak faham eksploitasi? Iaitu eksploitasi ialah menguasai. Sebab itulah semasa menjawab soalan, anda kena memahami dari segi kata kunci dan kata tugas ataupun konsep istilah dalam soalan sejarah. Jawapan sejarah untuk soalan struktur tidak perlu panjang. Yang penting ayat yang lengkap walaupun ringkas soalan terbuka itu tidak menimbul masalah. Kalau lihat di sini, fakta pelajar ini memberikan 4. Sedangkan markah hanyalah 2. Jadi pelajar ini akan mendapat 2 markah iaitu markah penuh keseluruhan untuk soalan 1A. Baiklah, seterusnya. Terlihat perbandingan jawapan calon. Jadi di sini cikgu nak kongsi perbandingan jawapan calon yang cemerlang, sederhana dan calon yang lemah. Kita lihat calon-calon yang lemah terlebih dahulu. Imperialisme ialah dasar sebuah negara meluaskan pengaruh dan wilayahnya. Jadi calon ini hanya menjawab fakta saja, tanpa memberi huraian, kerana tak boleh nak kembangkan fakta tersebut menjadi satu huraian yang lebih panjang. Yang ini pelajar hanya mendapat 1 markah saja. Ini merugikan. Okey. Kita pergi kepada calon yang sederhana. Calon yang sederhana ialah dasar sebuah negara meluaskan pengaruh dan wilayahnya. Itu fakta pertama. Bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari segi politik dan ekonomi. Itu merupakan fakta yang kedua. Ataupun huraian lanjutan pun tiada masalah. Dalam satu ayat kita boleh sambung untuk jadi satu fakta dan satu huraian lanjutan boleh dapat 2 markah. Calon ini hanya mendapat 2 markah. Okey, baiklah. Kita lihat untuk jawapan yang cemerlang. Jawapan yang cemerlang ialah maksud imperialisme ialah dasar sebuah negara meluaskan pengaruh dalam wilayahnya fakta 1 dengan menjajah negara lain untuk kepentingan tertentu. Penguasaan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari segi politik dan ekonomi. Ini pelajar akan mendapat 4 markah kesemuanya. Jawapan yang lengkap. Jadi, saya harap anak-anak boleh meniru jawapan calon-calon yang cemerlang untuk mendapat markah yang tinggi dalam peperiksaan nanti. InsyaAllah. Okey, baiklah. Seterusnya. Jadi, untuk soalan B, cuba fokuskan untuk soalan B. Memang soalan yang cukup mudah. Sedangkan, jawapannya cukup mudah juga. Diharapkan calon dapat memberi perhatian untuk soalan B. Keistimewaan Asia Tenggara mendorong kuasa barat menjalankan dasar imperialisme mereka di rantau ini. Jelaskan pernyataan tersebut. Sebagaimana biasa, cikgu harap sebelum anda jawab, anda cuba analisis soalan terlebih dahulu. Terlebih dahulu mula-mula tugasan, keistimewaan yang ada di Asia Tenggara ataupun di negara kita. Kata kunci biasalah imperialisme barat, item negatif. Negatif bagi masyarakat di Asia Tenggara. Sedangkan positif bagi negara-negara penjajah. Mengapa positif bagi negara penjajah? Kerana mereka ingin menguasai negara kita dari segi ekonomi terutamanya sumber bahan mentah. Dimensi kuasa barat. Kuasa barat merupakan kuasa imperialis yang datang ke negara kita sebagai contohnya cikgu nyatakan pada peringkat awal tadi berkaitan dengan negara Portugis, Spanyol, negara Britain dan sebagainya. Skop ialah politik, konteks faktor kedatangan kuasa barat ke Asia Tenggara. Ini faktor merupakan dalam bab 1. Okey, baiklah seterusnya anak-anak. Ini merupakan cadangan jawapan.
Penggunaan berdasar kepada soalan 1B, penggunaan kapal wak merupakan fakta 1, mempercepatkan perjalanan timur ke barat. Huraian 1A, dengan muatan barang yang lebih banyak. Fakta yang kedua, pembukaan terusan Suez tahun 1869, huraian 2A, telah memendekkan jarak dan masa perjalanan ke timur. Ini huraian 2B. Ini menjadikan perjalanan lebih selamat, huraian 2C, dan dapat menjimatkan kos. Bawah sekali, huraian 2D. Ini merupakan satu kombinasi yang mantap jawapan. Walaupun ringkas, tapi ayat yang lengkap. Jangan ayat yang tergantung yang menyebabkan pemeriksa yang tidak boleh memahami apa jawapan pelajar yang nak utarakan berdasar kepada soalan yang dijawab tersebut. Jadi cikgu harap, walaupun anda hendak menjawab yang ringkas, tapi ayat yang lengkap. Ayat yang lengkap boleh memberi markah yang maksimum. Ini sebagai contoh. Cadangan jawapan lain memang ada lagi. Ini merupakan cadangan jawapan yang cikgu utarakan kepada anak-anak pelajar di luar sana. Okay, baiklah, seterusnya. Penciptaan telegraf, era baru dalam sistem perhubungan, fakta yang ketiga, sambung lagi, telah memberi arahan kepada pegawai-pegawai di tanah jajahan, huraian 3A, dengan lebih cepat dan berkesan, huraian 3B. Ahli perniagaan barat dapat berhubung dengan wakil-wakil mereka di timur, huraian 3C, dalam urusan perniagaan. Contoh 3, menjadikan lebih mudah dan perdagangan antarabangsa lebih pesat dan cepat berkembang maju, huraian 3D. Kalau dilihat di sini, jawapan yang cikgu cadangkan memang penuh dengan jawapan fakta ataupun huraian. Inilah jawapan yang kita hendaki. Sedangkan dalam soalan hanya hendak 4 markah saja yang diperuntukkan. Jadi sekiranya calon banyak idea yang berkait dengan kata kunci dan kata tugas dalam soalan tersebut, nyatakan saja. Tidak menimbul masalah. Jawapan yang lebih, kalau ada yang salah tidak ditolak markah. Jawapan yang diutarakan sekiranya betul akan diberi markah. Jadi, cikgu harap panduan yang cikgu diharap tolong ambil perhatian. InsyaAllah. Baiklah seterusnya. Soalan C. Soalan C, sebagaimana yang kita ketahui, ialah soalan kebat. Slogan, cikgu nak bawakan satu slogan. Slogan, tugas menyebarkan tamadun dan beban orang putih telah digunakan oleh kuasa barat sebagai alasan untuk menjayakan muslihat mereka. Apakah muslihat tersebut? Sekiranya kalau kita lihat secara kasar soalan, memang kita tak tahu soalan ini apa yang dikehendaki. Sebab itulah cikgu nak bawa pemikiran anda di luar sana bahawa kita perlu menganalisis terlebih dahulu. Tanpa kita menganalisis, sukar bagi kita untuk menjawab jawapan yang cemerlang. Sebelum kita membuat rangka, kita analisis terlebih dahulu. Tugas soalan ialah slogan. Slogan memang ada dalam buku teks tersebut dan kata kuncinya ialah tugas menyebarkan tamadun. Siapa? Tugas menyebarkan tamadun ialah kuasa barat ataupun kuasa Eropah. Nak sebar di mana? Di timur. Item dia ialah negatif. Negatif bagi masyarakat tempatan. Dimensi dia ialah kuasa barat. Skop politik dan sosial, konteks imperialisme dan konstruk ialah menganalisis. Ini merupakan analisis soalan secara detail. Tapi setidak-tidaknya, anak-anak boleh analisis 2 sahaja sekurang-kurangnya tugasan dan kata kunci, itu pun sudah memadai. Okey, baiklah. Antara cadangan jawapan yang cikgu nak utarakan. Ini jawapan aras yang keempat. Pengetahuan dan pemahaman yang sangat jelas, bukti contoh sangat sesuai, membuat inferens yang tepat, jawapan yang mendalam, terperinci, komunikasi, pengolahan yang sangat menarik. Ini menunjukkan kematangan. Ini merupakan jawapan aras yang keempat bagi soalan yang kebat. Jadi, cikgu harap pelajar-pelajar dapat menggunakan aras 4 ini bagi menjawab soalan kebat untuk mendapat skor yang cemerlang dalam peperiksaan nanti. Okey, baiklah. Ini cadangan jawapan. Mengapa kuasa barat menggunakan slogan tersebut? Yang ini cikgu nak kongsikan jawapannya. Alasan kuasa barat menggunakan slogan tersebut ialah imperialisme barat hanya untuk kepentingan mereka sahaja.
kepentingan mereka. Fakta yang pertama, seperti mendapatkan biji timah dari tanah Melayu. Contoh, biji timah. Biji timah sebagaimana yang cikgu beritahu tadi ialah untuk mendapatkan hasil bumi. Hasil bumi, contohnya biji timah salah satu hasil bumi yang terdapat di negara kita ataupun di negara-negara lain. Biji timah untuk kegunaan industri mengetin semasa revolusi perindustrian di Eropah pada masa itu. Huraian 1A. Jadi biji timah ini digunakan untuk industri. Kemudian, memasarkan dan menjual barangan siap dalam tim makanan ke negara Asia Tenggara. Apabila kuasa barat memproses di negara dia, dia akan jual balik kepada negara kita. Jadi pokok pangkalnya, pelajar-pelajar luar sana, siapa yang mendapat untung? Jawapannya ialah mestilah kuasa barat atau British. Dan negara kita sebagai hanya menyediakan sumber. Sumber diperolehi daripada negara kita, dibawa balik ke negara sana untuk diproses dalam revolusi perindustrian. Inilah merupakan alasan slogan tersebut. Slogan ini untuk menuntut kefahaman kita berkaitan dengan cara British ataupun kuasa-kuasa barat yang lain datang ke negara kita. Okey, baiklah, seterusnya. Imperialisme barat turut campur tangan dalam urusan politik di Asia Tenggara dan telah memperkenalkan sistem birokrasi barat, huraian 2A, seperti sistem residen di Tanah Melayu dan enkominda di Filipina. Itu merupakan contoh yang kedua. Hal ini jelas membuktikan bahawa tindakan ini adalah sebagai helah barat. Sebab itulah cikgu kata tadi bahawa ini merupakan slogan, ini merupakan satu helah saja semata-mata untuk melaksanakan imperialisme barat di Asia Tenggara, huraian 2B. Ini merupakan satu contoh jawapan bagi soalan kebat. Okey, baiklah, seterusnya. Okey. Setiap jawapan yang kebat sekiranya pelajar nak jawab di bahagian inferen ataupun soalan struktur ataupun soalan esei, ini sebagai contoh. Kesimpulannya atau penegasannya tiada masalah, kita boleh gunakan. Kesimpulannya, imperialisme barat ke Asia Tenggara merupakan peringkat permulaan untuk meluaskan kuasa dan monopoli ekonomi di negara yang dijajah. Bukan sahaja ekonomi, politik turut sama kerana kuasa barat memperkenalkan birokrasi barat di negara kita campur tangan dalam urusan adat resam dan sebagainya. Itu merupakan contoh inferen ataupun contoh kesimpulan ayat yang terakhir bagi soalan esei, perenggan yang terakhir, ayat yang terakhir. Jadi sekiranya anda hendak membuat untuk inferen bagi soalan struktur, sedikit saja, tiada masalah. Untuk soalan esei, kalau kita nak jawab di soalan akhir, ayat yang terakhir, perenggan yang terakhir, itu merupakan cadangan yang terbaik. InsyaAllah. Okey, baiklah. Seterusnya. Rumusan pembelajaran pada hari ini, cikgu harap bagi soalan fakta, jawapan sepenuhnya terdapat dalam buku teks. Cikgu harap anak-anak baca semuanya. Sama ada nak hafal menggunakan kaedah akronim adalah lebih baik. Bagi soalan kebat pula, boleh diaplikasi daripada mana-mana sumber, asalkan munasabah logik boleh diterima. Ini merupakan cadangan. Untuk jawapan kebat, mestilah berdasar kepada fakta, huraian dan contoh. Pastikan fakta tersebut perlu ada huraian contoh mencukupi sebagaimana peruntukan markah dalam soalan peperiksaan nanti. Okey, baiklah, seterusnya. Ini merupakan selip peperiksaan SPM bagi calon yang perolehi 9A+. Ini sedikit motivasi yang cikgu nak kongsi kepada anda di luar sana bahawa kalau lihat selip ini merupakan A+ semua. Semua subjek yang diambil oleh calon ini mendapat A+. Adakah anda mahu ataupun tidak untuk mencapai kejayaan yang cemerlang sebagaimana yang diperolehi oleh calon ini? Cikgu harap tepuk dada tanya selera, adakah anda mahu ataupun tidak untuk meneruskan pembelajaran anda bagi menghadapi peperiksaan nanti. Okey, seterusnya. Ini sedikit slogan untuk meniup semangat anda sebelum menduduki peperiksaan nanti. Semua kejayaan bermula dengan percubaan. Anda tidak mencuba, anda tidak akan berjaya. Anda mampu mengubahkannya bagi menentu masa depan anda pada masa yang akan datang. Okey? Jadi cikgu ucapkan ribuan terima kasih kepada
anak-anak pelajar yang bakal menduduki SPM nanti kepada rakan-rakan guru, ibu bapa dan SSTP Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada masa-masa yang akan datang. Bye.